seperti biasa, rancangan Tanyalah Ustaz, kita menampilkan dan membawa topik-topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan dan bualkan. Pada hari ini kita akan bincangkan topik berkaitan dengan sirah dan tajuknya adalah Sa'ad bin Mu'az, bergegar arash kematiannya. Jadi ini satu tajuk yang cukup menarik. Siapakah Sa'ad bin Mu'az? Apakah latar belakang baginda dan apa yang menyebabkan sehingga arash bergegar bila mana kematian beliau? Itu semua kita akan bincangkan pada hari ini. Dan insya-Allah bagi menjawab setiap persoalan, setiap orang kata apa kekeliruan yang ada di dalam minda kita pada pagi ini, bersama dengan kita salah seorang pendakwah hebat yang cukup tersohor di Malaysia, yang orang kata apa followersnya cukup ramai dekat Instagram beliau, iaitu tak bukan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nampak ceria Ustaz siapa pada pagi sebab tengok baju Ustaz yang warna ceria Ustaz. Alhamdulillah tu dah perempuan. Jadi seperti biasa ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan tajuk kita Sa'ad bin Mu'az, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 03 5569 0349 ataupun menerusi talian WhatsApp kami talian 011 1233 6480 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi jom tanpa membuang masa lagi kita mendengarkan sedikit tausiah pada Ustaz. Nak kenal dah juga Ustaz. Siapakah sebenarnya yang dinamakan dengan Sa'ad bin Mu'az Ustaz? Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan yang bahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian dan majlis ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita insya-Allah. Yang dirahmati Allah, DJ pula Dai Ustaz Luqman, seterusnya kepada penerbit, pada kru yang bertugas dan kepada seluruh sedang penonton yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ada dalam perkongsian kita pada pagi ini satu orang sahabat yang ketika kematiannya disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtazzal arsyur rahman, bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi bagi membincangkan tajuk kita pada hari ini, saya nak bincangkan 10 bab. 10 bab mana? 10 bab ya. So jangan ke mana-mana ya sebelum penonton. Kita jangan tertinggal walaupun satu bab pun. Kita bincangkan 10 bab bagi membincangkan siapakah tokoh yang disebut sebagai ihtazzal arsyur rahman, bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala ketika kewafatannya ataupun ketika beliau meninggal ya. Okey, kita terus pada bab yang pertama. Okey, untuk kita tahu siapa tokoh ni kita kena tahu background kisah dia ni. Okey. Pertama sekali kita nak cerita mengenai Madinah dulu. Okey, mengenai Madinah dulu nama dia Yathrib, nama-nama Yathrib. Ini bab pertama ya. Bab pertama latar belakang Madinah itu sendiri. Okey. Kita mulakan dengan para nabi ataupun para anbiya mengikut fatwa Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nabi dalam sejarah manusia ada 124,000 orang. Daripada 124,000 orang nabi ini 313 dilantik menjadi rasul dan 25 disebut dalam Al-Quran. Dan banyak nabi daripada Bani Israel. Kan? Banyak nabi ni daripada Bani Israel. Nabi bangsa Arab hanya 4 orang nabi sahaja. 4 orang nabi saja bangsa Arab. Nabi Shu'aib alaihissalam makamnya berada di Jordan. Nabi Hud alaihissalam makamnya berada di Hadramaut. Nabi Saleh alaihissalam makamnya berada di Mesir. Okay. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makam berada di Madinah. Okay. Jadi nabi bangsa Arab ada 4 orang nabi saja. Okey. Jadi nabi yang lain-lain kebanyakannya adalah daripada Bani Israel. Jadi Bani Israel ni oleh kerana banyak nabi diutus kepada mereka, mereka tidak menghargai para anbiya, para nabi. Mereka tak menghargai sangat ya. Jadi datang nabi, kalau tak sesuai dengan jiwa mereka, mereka akan bunuh nabi ni. Sebab itu dalam Quran Allah sebut mereka ni yang kerjanya membunuh nabi tanpa kebenaran, wa yaqtulunal anbiya bighairil haq. Maknanya mereka suka bunuh nabi. Sebab apa? Bila mereka bunuh satu orang nabi, nanti akan lahir atau akan dapat wahyu orang yang lain. Dia kata nabi ni tak best lah, kita bunuh lah. Mereka bunuh sebab apa? Nanti dapat wahyu lagi kan. Ini macam lagi tak best lah, dulu lagi best lagi tau. Kita bunuh pula lah. Sampai kepada Nabi Isa AS. Ketika zaman Nabi Isa AS ada 3 orang nabi yang diutus serentak pada zaman Nabi Isa. Nabi Isa, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. 3 ini juga nak dibunuh. Akhirnya
Sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya. Nabi Yahya disembelih dan dicincangnya. Nabi Isa AS diangkat ke langit. Dengan harapan akan ada Nabi baru daripada Bani Israel. Tapi mereka tunggu, tak ada Nabi baru. Kan? Jadi akhirnya mereka pun, kenapa tak ada Nabi ni diutuskan pada kita ni? Mereka buka ajaran Nabi Isa AS. Rupanya Nabi Isa hanyalah datang untuk membawa perkhabaran satu orang Nabi yang diutuskan kepada seluruh umat manusia. Mana lagi hebat, bukan kepada Bani Israel saja, seluruh umat manusia. Dan ciri-cirinya 4. Yub'athu min tihamah baina yadayhi al-qiyamah fi dhahrihi al-alamah tudhilluhu al-ghamamah. Dia dibangkitkan di satu tempat bernama Tihamah dekat dengan hari kiamat. Di belakangnya ada tanda alamat dan dilindungi awan ke mana dia pergi. Jadi Tihamah ni nama tempat baru. Apa maksud Tihamah? Tanah rendah yang banyak tumbuh pokok tamar. Jadi orang Yahudi ni cari mana tanah rendah yang banyak tumbuh pokok tamar. Mereka tengok di Palestin, di Palestin. Palestin ni subur. Oh, Palestin subur. Siapa pernah ikut saya pergi Palestin? Memang subur. Okey. Mereka pergi ke Iraq. Iraq dengan wujudnya sungai Dajlah dan sungai Furat, Iraq subur. Syria subur. Mesir walaupun banyak padang pasir tapi Sungai Nil subur Mesir. Mereka cari. Akhirnya mereka yakin sangat bahawa Tihamah itu adalah Madinah. Dulu namanya Yathrib. Jadi apa yang jadi? Orang Yahudi beramai-ramai pindah ke kota Yathrib, kan? Berkampung di situ, mereka membina penempatan di situ. Apa tujuannya? Biarlah Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel juga. Itu tujuan dia. Maknanya biarlah Nabi akhir zaman lahir daripada keturunan Yahudi juga. Sebab dia akan lahir daripada Tihamah. Setiap bayi yang dilahirkan sedang penonton saya sayangi. Mereka peksa dan mereka cek. Ada tak tanda-tanda kenabian? Sebab itu mereka kenal Nabi ni lebih daripada mereka kenal saudara mereka sendiri. Mereka cek. Berlalu masa daripada zaman Nabi Isa AS 1 Masihi kan. Sampailah pada tahun 570 Masihi. Kita 2020 ini, 570 Masihi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki Nabi akhir zaman rupanya lahir daripada bangsa Arab. Dan Tihamah itu adalah Mekah rupanya. Oh, bukan Madinah. Bukan Madinah, Tihamah itu. Jadi maknanya, sebab itu ketika Nabi SAW dilahirkan, kan pernah Abu Talib bawa Nabi SAW pergi ke Busra. Busra sekarang ni berada di Syria, Busra. Kan ahli kitab kata, aku tengok budak ni tanda kenabian. Kau bawa balik, jangan bawa budak ni keluar sampai dia boleh jaga diri. Sebab apa? Aku takut Yahudi akan bunuh budak ni. Sebab Yahudi mengharapkan Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Jadi saudara penonton yang saya sayangi sekalian. Jadi mereka duduk di Madinah dan orang Yahudi ni dia memang buat kota di Madinah. Orang Arab rumah. Dia ni buat kota dengan tembok sekali tau. Seperti mana siapa pernah pergi kota Jerusalem macam itulah. Mereka bina tembok dekat kota Madinah tu. Dan di kota Madinah ada dua bangsa Arab, dan bangsa Arab ni memang berpecah. Satu dipanggil bangsa Aus, yang kedua bangsa Khazraj. Bangsa Aus dan Khazraj ni mereka ni maknanya memang berperang. Tak puas hati. Memang ada tak puas hati dan kalau kita tengok, Nabi lahir pada 570 Masihi. Nabi mendapat wahyu pada tahun 610 Masihi. Kalau ikut Masihi dia, untuk kita senang faham. Kita 2020. Jadi 610 Masihi. Kalau kita cakap dalam 13 tahun sebelum Hijrah, Hijrah kita kita untuk senang faham. 610 Masihi. Pada tahun 617 Masihi, maknanya Nabi kat Mekah lagi maknanya Nabi dapat wahyu kat Mekah lagi, berlaku peperangan besar antara Aus dan Khazraj ini. Peperangan kaum ni. Dan orang Aus disokong oleh orang Yahudi. Daripada Bani Quraizah, Bani Nadir dan orang-orang Yahudi. Orang Khazraj, orang-orang Mekah. Mana bukan Mekah. Orang-orang Khazraj adalah orang-orang Arab lah. Kabilah-kabilah Arab, Badui-Badui. Bani Aus adalah orang yang dibantu oleh orang Yahudi. Bani Aus ni. Aus dan Khazraj 617 masih dalam peperangan Bu'ath. Dalam perang Bu'ath mereka perang. Mereka bunuh ni perang. Jadi maknanya Aus ni memang baik dengan orang Yahudi lah. Dan salah satu anak bangsawan Aus adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Dia daripada bangsa Aus. Dia daripada Aus. Jadi kita nak cerita macam mana dia ni adalah orang yang memang dia adalah ahli perniagaan. Dia adalah orang yang memang baik dengan semua orang dan dia adalah orang yang baik dengan Yahudi. Iaitu Sa'ad bin
Muaz, Sa'ad bin Muaz. So kita tahu latar belakang dulu kat mana semua. Jadi dia memang baik dengan orang Yahudi. Okey. So jadi maknanya Sa'ad bin Muaz ni maknanya baik dengan orang Yahudi, memang Bani Quraizah, Bani Nadir dan sebagainya. Okey. Dan ketika Nabi SAW mula berdakwah di Mekah, ada 12 orang Madinah datang dekat Mekah, bai'ah Nabi SAW. Nabi kata okey, pada itu sebelum dalam 620 Masihi, maknanya dalam 2 tahun sebelum hijrah, 620 Masihi, maka 12 orang ni Nabi ajar betul-betul. Nabi kata kau baliklah ke Madinah, maka kau suruh kaum kamu pada Islam dan bersatulah. Kan? Jadi patah-patah Al-Quran yang penuh mukjizat didengari oleh orang Madinah daripada kaum dan Aus dan Khazraj yang memang ni mereka ni berperang, dua-dua ni dengar. Itu Allah sebut wa allafa baina qulubihim. Kami satukan hati mereka. Kamu bukan bersatu semata-mata, Allah yang menyatukan hati mereka dengan berkat mukjizat Al-Quran tu. Jadi Aus dan Khazraj berperang sejak dulu lagi sampai beberapa ketika perang Al-Ba'ath tu memang perang yang sangat besar, boleh disatukan. Disatukan oleh maknanya dengan ayat Quran ini. Ini satu mukjizat Al-Quran. Al-Quran ini memang menyatukan manusia, menyatukan hati manusia. Jadi Aus dan Khazraj akhirnya masuk Islam, dan kemudian mereka pun mengutuskan utusan pada Nabi SAW. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, kalaulah anda kata orang Mekah tak mau, marilah pindah ke Madinah. Okey. Ajak Nabi SAW. Okey, itu bab pertama. Kita nak bincang hari ni 10 bab. 10 bab je. Maknanya itu bab pertama. Okey. Kita pergi pada bab yang kedua. Tapi Ustaz, sebelum kita masuk bab kedua, kita nak raif soalan dulu pada penonton kita lah. Oh, belum lagi Ustaz. Belum lagi. Sebab soalan ada papas je kan. Soalan okey, kita teruskan dengan bab kedua Ustaz. Bab kedua. Okey. Jadi bab yang keduanya, maka ketika Nabi SAW berhijrah, orang Madinah yang kata, wahai Rasulullah, kalau orang Mekah tak nak, jomlah pergi Madinah. Rasulullah SAW pun bab kedua, Rasulullah pun akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan, memerintahkan untuk Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kan? Jadi apabila ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka orang-orang daripada Aus dan Khazraj ini diberi gelaran baru, iaitu mereka adalah orang Ansar. Ansar ni maknanya orang yang menolong. Orang-orang Mekah yang berhijrah, mereka digelar sebagai orang Muhajirin. Betul, kita ada dengar istilah nama Muhajirin dan Ansar. Jadi Muhajirin orang-orang Mekah, daripada kaum Quraisy, daripada kaum Adi, daripada kaum berbagai-bagai lah. Dan orang yang berada di Madinah adalah orang Ansar. Orang Ansar ni mana? Iaitu Aus dan juga Khazraj. Aus ni yang baik dengan Yahudi, sebab Yahudi pernah tolong dia. Khazraj ni baik dengan kabilah-kabilah Arab yang lain. Jadi mereka semua Islam, mereka memang maknanya membantu Nabi SAW. Okey. Dan ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah dan Madinah, maka sampai saja di Madinah, Sa'ad bin Muaz ni nampak Nabi SAW. Maka waktu tu dia tak Islam. Jadi sampai Nabi baru dia Islam. Dia dengar, cantiknya. Macam mana dua kaum ni boleh baik kan? Maka dia pun masuk Islam. Dia kata, wahai Rasulullah, ajarkan aku syahadah. Maka Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada Sa'ad bin Muaz, ucapkanlah, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saksikanlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan juga saksikanlah bahawa Muhammad itu, bahawa Rasulullah, Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya, Nabi yang terakhir daripada 124,000 orang para Rasul itu. Nabi yang terakhir untuk seluruh umat manusia. Maka apa kata Sa'ad bin Muaz, ubayyuka ya Rasulullah, ubayyuka ya Rasulullah, ubayyuka ya Rasulullah. Aku berbai'ah dengan engkau wahai Rasulullah. Aku berbai'ah dengan engkau wahai Rasulullah. Aku berbai'ah dengan engkau wahai Rasulullah. Ubayyuka alla yazni wala ashrabul khamra wala uququl walidain. Aku berbai'ah, aku takkan lagi berzina, aku takkan minum arak, dan aku tidak akan menderhaka pada dua ibu dan ayah aku. Adanya Sa'ad bin Muaz Sa'ad bin Muaz berbai'ah pada Rasulullah SAW. Ubayyuka ya Rasulullah, aku berbai'ah kepada engkau wahai Rasulullah, biqiyadatil Islam. Uqayyuduka biqiyadatil Islam. Bahawa kepimpinan engkau untuk memimpin Islam di Madinah ni. Ubayyuka ya Rasulullah, aku berbai'ah kepada engkau wahai Rasulullah. Itu bermulalah Sa'ad
bin Muaz dia berbaiat kepada Nabi SAW dan akhirnya maknanya makin ramai Aus Khazraj masuk Islam, mereka semua bersatu dan menguatkan orang Arab yang berada di Madinah dan mereka semua itu digelar dengan satu gelaran iaitu golongan Ansar. Ansar itu orang yang menolong maknanya ataupun penolong kepada Muhajirin ini, penolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu bab yang kedua. Bab yang kedua Ustaz. Jom kita nak masuk kepada bab 3 Ustaz pada pagi ini. Silakan Ustaz. Okey. Kita cerita bab yang ketiga sekarang Okey. Bab yang ketiga mengenai ketika Nabi berhijrah di Madinah. Ketika Nabi berhijrah di Madinah, di Yathrib, kemudian Nabi SAW menukar nama Yathrib kepada Madinatul Munawwarah. Madin asal perkataan Madin daripada perkataan din, agama. Madin adalah tempat yang diasaskan dengan agama. Jadi maknanya waktu sekarang orang dia gunakan perkataan Madinah terlalu banyak. Kan? Oh ni Madinah. Tapi asal perkataan Madinah yang Nabi sebut berasal daripada perkataan din, agama. Madin adalah satu tempat yang diasaskan dengan agama. Ada ta marbutah di belakang tu khusus. Contoh kalau dikata kita baca surah Al-Baqarah, surah berkenaan dengan lembu. Jadi ada ta belakang tu, ada ulama kata itu adalah lembu betina. Ada kata kalau ada ta belakang tu khusus untuk lembu tu saja. Untuk lembu itu saja. Jadi kewujudan huruf ta dalam bahasa Arab di belakang tu dua maksud. Sama ada nisa perempuan ataupun makna khususiat, khusus untuk dia tu. Contoh macam katakanlah bahrun laut. Buhairun tasik. Tapi dekat Nazares ada Buhairah Al-Jalil. Tasik Galili ada ta di situ. Mana khusus. Tasik itu khusus untuk Galili. Contoh macam mahkam. Mahkam ni tempat menghukum umum. Ada ta belakang tu khusus mahkamah. Maknanya tempat menghukum memang untuk dihukum-hukum yang memang ada enactment, ada undang-undang dia. Maktab. Maktab tu maknanya tempat menulis. Katabah kan, maktab. Ada ta maktabah pustakaan. So maksudnya jami' kumpul, jami'ah khusus digunakan untuk universiti. Jadi perkataan Madinah adalah perkataan yang Rasulullah SAW bagi. Madinah iaitu tempat yang diasaskan dengan agama. Madinah Munawwarah, Madinah tempat yang diasaskan agama dengan keadaan yang ceria. Ceria mereka dengan keimanan. Sebab apa? Wa'allafa baina qulubihim. Mereka disatukan hati mereka antara Aus dan Khazraj, dan juga Aus dan Khazraj digelar sebagai Ansar dan Muhajirin daripada Mekah. Mereka digabungkan dengan satu keimanan dan mereka digelar sebagai umat Islam yang berada di Madinah. Jadi maknanya, jadi Madinah Nabi tukar nama Yathrib kepada Madinah Al-Munawwarah. Walaupun Sa'ad bin Mu'az telah Islam, tapi dia ni memang orang yang ketua antara pemimpin kaum Aus. Dia memang baik orang dia. Jadi dia memang baik dengan orang Yahudi walaupun telah Islam. Sebelum peperangan Badar, perang Badar tu 2 tahun sebelum hijrah. Perang Badar ni 2 tahun selepas hijrah. Nabi SAW berhijrah pada 1 hijrah lah kan. Jadi ketika orang Islam semua berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sebenarnya para sahabat sehelai sepinggang. Tak ada apa. Memang harta semua ketinggal, kemudian fikir pun nak ambil balik. Jadi Abu Sufyan dia kata, wow, ini banyak harta ni kan. Oh, ini kita ada modal percuma. 2 hijrah, dia ambil pecah rumah semua orang Islam, dia ambil harta orang Islam, dia nak bawa berdagang dekat Syam, dekat Syria. Dia kata, orang Mekah, kalau kita untung, kita akan bagi sama rata. Dia akan bagi sama rata. Jadi maknanya, sahabat-sahabat pada 2 hijrah kata, wahai Rasulullah, boleh tak kita bukan nak ambil harta mereka, kita nak ambil harta kita balik je. Kita balik je. Dan laluan daluan Abu Sufyan ni, maka Nabi kata, dia akan lalu Badar, maka mereka semua pergi ke Badar. Maka itulah berlaku peperangan Badar. Disebabkan nak ambil balik hak mereka, hak orang Islam. Sebab tu orang Islam pergi ke Badar bukan nak berperang. Mereka tak bawa senjata pun. Kita tak cerita detail perang Badar pada hari ini. Tunggu pada mereka akan datang. So, maksudnya itu background perang Badar. Tapi walaupun sebelum peperangan Badar 2 hijrah, Sa'ad bin Mu'az ni pergi ke Mekah.
Dan dia memang baik dengan orang Mekah juga. Dia baik dengan pemimpin-pemimpin Mekah. Contoh Umayyah bin Khalaf. Orang-orang yang menentang Islam, dia memang baik. Dia walaupun Islam tapi dia memang baik. Depa pun tak ada pula nak. Tak, sebenarnya dia orang pun tak apa nama tak gaduh tak apa. Mereka dengan Rasulullah dan orang Muhajirin. Mereka pun tetap baik. Tapi poin saya nak cerita kat sini bukan dia baik tu, tapi macam mana akhirnya dia memilih antara dua. Kumpulan yang aku lama baik dengan kumpulan yang baru, iaitu Nabi SAW. Itu yang kenapa dia bergerak arash. Poin saya ni, kenapa dia boleh baik? Bukan macam tu. Poin dia nanti ketika perang Khandaq, kita akan tengok dia punya turning point dia tu. Jadi maknanya ketika peperangan Badar, dia tetap pergi ke Mekah. Dia maknanya okey, dan berlaku peperangan Badar. Kemudian perang Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah. Tahun ketiga Hijrah berlaku peperangan Uhud. Peperangan Uhud berlaku pada 3 Hijrah. Ketika peperangan Uhud, banyak sahabat-sahabat yang syahid. Okay? Kemudian ketika peperangan Khandaq pada tahun 5 Hijrah. Perang Khandaq ni berlaku pada tahun 5 Hijrah. 5 Hijrah berlaku peperangan Khandaq. Okey. Saya nak cerita sikit keadaan muka bumi di Madinah. Saya nak ambil kertas ni. Cuba kita tengok kertas ni. Okey. Bayangkan ini peta Malaysia. Okey, ini bayangkan peta Malaysia. Bawah sekali bahagian selatan. Bahagian selatan adalah Johor. Johor ni Kuala Lumpur. Atas ni Kedah. Atas Perlis. Atas Perlis. Maknanya ni bayangkan. Jazirah Arab, Jazirah semenanjung Tanah Melayu dengan semenanjung Tanah Arab sama. Oh, sama. Kalau kita nak faham Okey, bayangkan ni peta Malaysia, Johor, okey. Kemudian apa nama KL, kemudian Kedah. Okey. Johor ni adalah Yaman. Johor ni adalah Yaman. Okey. Kuala Lumpur ni Mekah. Okey. Kuala Lumpur Mekah, okey. Kedah ni adalah Madinah. Oh, Madinah atas. Madinah atas. Okay. Jadi kalau kita nak faham, kita kena faham dulu dia punya struktur kultur. Okey, landscape lah. Apa nama Madinah ni adalah atas. Okey. Ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, Madinah ni dekat Kedah dan keliling Madinah ni sebenarnya adalah penuh dengan gunung berapi. Kita dan masa aktif kita mungkin gunung berapi sampai sekarang. Boleh type Google, boleh type apa nama YouTube. Okey, Burkan Haulal Madinah. Mana gunung berapi sekitar Madinah. Apa tak Burkan? Bahasa Inggeris pun boleh. Volcano. Okey, near Madinah. Kita boleh tengok apa nama gunung berapi yang masih aktif lagi. Okey. Gunung berapi ni batunya tajam dan batunya hitam dan dia bisa. Dia tak macam batu biasa Kalau tercocok dia akan bisa. Okey. So jadi Madinah ni dikelilingi oleh gunung berapi Gunung berapi. Madinah dikelilingi oleh gunung berapi. Jalan nak pergi ke Madinah ni sebenarnya dia bukan daripada Mekah boleh terus pergi ke Madinah. Mana Kuala Lumpur tak boleh ke Kedah dulu. Tak ada jalan. Tak ada jalan Jadi macam mana mereka nak pergi Madinah? Mereka akan terpaksa naik ke Perlis. Pusing pada Perlis. Perlis turun balik Kedah. Maknanya mereka terpaksa nak pergi Madinah ni, pergi naik ke atas, ke utara, lebih utara, baru naik. Sebab jalan ke bawah ni penuh dengan gunung berapi. Jalannya hanyalah boleh dilalui dekat melalui Jabal Aqiq. Dulu Jabal Aqiq nama dia. Jabal Aqiq. Sekarang kita tak perasan sebab memang diorang dah tarah buat jalan. Ni dulu punya jalan. Hanyalah daripada atas naik ke utara dan turun balik ke bawah lah, ke arah selatan. Maknanya naik ke Perlis, turun ke Kedah. Ini nak senang faham. Bukan Kedah kat sana, bukan. Ini nak senang faham untuk kita dapat gambaran. So maknanya daripada Kuala Lumpur naik ke Perlis, maka turun ke Madinah. Jadi parit dalam peperangan Khandaq bukan keliling Madinah. Okay. Dia adalah antara Perlis ke Kedah. Daripada atas tu. Sebab orang kafir takkan boleh melalui daripada Mekah terus naik, tak boleh. Dia gunung berapi, gunung tajam, orang takkan boleh naik situ. So hanya Jabal Aqiq saja satu-satunya jalan untuk naik dan dia pasti turun balik. Jadi peperangan Khandaq tu Nabi SAW gali parit tu sebenarnya adalah antara daripada utara ke arah selatan Madinah. Utara ke arah selatan Madinah,
dan kanan ke kiri, maknanya timur ke barat. Oh, okay. Maknanya timur ke barat. Maknanya jadi parit itu adalah serata macam tu je. Dia bukan keliling Madinah. Kita fikir macam mana keliling Madinah? Bukan. Dia keliling Madinah sebab dia adalah nak masuk Madinah tu ada bukit. Tu maknanya dekat situlah digali Madinah khandak tu ataupun parit tu. Jadi sekarang kalau kita pergi, kita takkan dapat gambaran dia. Sebab sekarang dia letak dekat Masjid 7 tu kan, kat situ kan. Kita takkan dapat kat mana. Tapi kalau kita naik fokus, kita balik pada 1400 tahun lepas, itulah keadaan dia. Lepas tu kenapa maknanya mereka tak boleh terus. Maksud dia kenapa Nabi gali itu daripada Harah Syarqiyah dengan Harah Gharbiyah. Mana timur dan juga barat ke situ. Itulah sebab, dan mereka gali parit dan mereka tak boleh masuk. Okay, itu keadaan peperangan Khandak, maknanya 1400 tahun yang silam. Biar kita nampak dulu gambaran dulu. Kita nampak big picture dulu apa yang berlaku tu. Betul, Ustaz. Habis bab yang ketiga. Oh, habis bab yang ketiga. Alhamdulillah. Kita Jadi akan Ustaz, dia masuk. sebenarnya panjang Khandak tu sendiri saya ada khabar 15 km Ustaz. Dah, maknanya sekitar daripada naik balik itu, turun balik itu daripada timur dan barat Madinah. Maknanya timur barat Madinah, sekitar sepanjang situ tu. Dan Khandak ni ataupun parit ni, dia bukan kecil-kecil punya parit tau. Kan? Maknanya dia digali sampai kuda kalau nak lompat tak lepas. Digali, tanah tu dihimpunkan ke dalam. Maknanya jadi tembok lah. Jadi tembok. Jadi tembok. Dan orang kafir daripada Mekah tak tahu berapa bilangan orang Madinah yang boleh berperang. Jadi orang Arab, para sahabat Rasulullah SAW ambil obor-obor, ambil tombak-tombak, susun. Jadi orang kafir Quraisy tengok, berapa bilangan, dia tak boleh jangka. Nampak macam ramai tu, tombak-tombak banyak ni. Strategi Nabi kan. Maknanya digali, kena dihimpunkan, kena diletakkan obor. Kalau malam tu pasang obor. So nampak macam ramai. Nampak macam ramai lah. Sebab dia orang tak tahu berapa ramai sebenarnya orang yang dalam peperangan Khandak tu. Tapi bilangan para sahabat ketika itu hanya 3,000 orang saja dibandingkan dengan orang-orang yang nak serang Madinah pada 5 Hijrah itu, iaitu 10,000 orang. Maknanya tapi yang suspendnya itu orang kafir tak tahu berapa bilangan dia orang ni, kita tahu. Dan Rasulullah SAW dia bukan saja satu orang yang mana dipimpin dengan wahyu, naturally inborn lahir-lahir Nabi itu memang cerdik orangnya. Dan memang syarat menjadi Rasul ataupun ciri wajib bagi Rasul adalah fatanah. Fatanah memang bijaksana. Nabi itu memang orang yang bijak namanya. Kan? Dia dicadangkan oleh satu orang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi makam sekarang berada di Jerusalem. Dekat Jerusalem, dekat Palestin. Maknanya lepas Rasulullah wafat semua, dia mengikuti misi ke memerangi Rom. Jerusalem tanah-tanah Rom. Cadang Nabi turun nampak big picture. Dulu kata Salman Farisi, kalau kami tak cukup orang, kami akan gali parit. Nabi terus okey. Di mana nak gali parit? Nabi turun nampak, okey, dekat sini tempat gali parit. Sebab mari kita ramai-ramai kita gali parit. Himpun tanah kemari. Kemudian banyakkan apa semua. Yang menyebabkan orang kafir pun, ini ramai ni, boleh ke ni? Kita dah datang tempat orang. Maknanya melemahkan, demotivate semangat orang-orang kafir itu sendiri. Kita peperangan Khandak tu. Allah, hebatnya, bijaksana. Nabi bukan hanya sekadar bijaksana, bahkan bijak sini, Ustaz. Hebat yang itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan itu sedikit pencerahan bagi bab 3 kita, bagaimanakah nak bermulanya peperangan Khandak dan juga orang kata apa, landscape lah Ustaz. Bagaimana dilakukan, disanakan Khandak tersebut. Jadi Ustaz, sebelum mana kita teruskan lagi dengan bab keempat, kita nak raih terlebih dahulu soalan daripada sahabat kita daripada Facebook, iaitu daripada Puan Mazni Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Da'is Takru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sa'ad bin Mu'az merupakan pembesar Aus dan dikatakan telah memeluk Islam sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah lagi. Soalan saya, siapakah yang mengislamkan beliau dan apakah peristiwa yang mendorong beliau untuk memeluk Islam? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Ustaz tertanya juga Ustaz, apa yang menyebabkan dia mendorong untuk memeluk Islam? Okey. Silakan. Sebenarnya Sa'ad bin Mu'az ni adalah satu orang antara pemimpin kaum Aus, kabilah Aus. So maksudnya kita dah faham tadi background dia. Dekat Madinah dia ada kabilah Aus, ada kabilah Khazraj. Dua kabilah yang majoriti di situ. Dan mereka berdua ni berperang je semata-mata. Dan pernah berlaku perang Al-Ba'th. Al-Ba'th pada 617 Hijrah. 617 Masihi. Yang memang Khazraj ni dia memang baik dengan kabilah-kabilah, dengan orang Badui orang Arab. Dan Aus ni dia memang baik dengan maknanya orang Yahudi yang memang dah
dah beratus-ratus tahun dah berada dekat Madinah berperang ni kan. Tapi di hati kecil tetap merasakan bahawa ini bangsa kita tau. Kenapa kita tak perang sebab dia umur dia 30 tahun waktu dia masuk Islam. Jadi dia adalah pemimpin muda yang nampak, yang berwawasan. Tapi macam mana nak satukan? Ada fikir yang tu. Ada fikir macam tu. Kita berperang, kita ni satu bangsa tau. Kita bergaduh, kita sama bangsa. Kita bunuh bangsa kita bunuh sendiri. sama bersendiri. Kita menjatuhkan bangsa sama sendiri. Kenapa kita perlu bergaduh? Rupanya yang melagakan adalah Yahudi. Yahudi, Ya. yang baik tadi Yang dengan baik tu. mereka Tapi ni. waktu dia berperang, dia tak ada pilihan. Yahudi support dia untuk melaga-lagakan dia. Jadi maknanya dekat Madinah tu sebenarnya mereka satu bangsa. Kan, maknanya dan kita kena tahu rupanya ada kadang-kadang orang nak memecah belahkan, maknanya dengan melaga-lagakan. Betul api. Kita kena perasan benda ni. Jadi apa yang berlaku di Madinah adalah orang Arab sebenarnya, maknanya mereka rasa hati kecil macam aku nak bersatu ni tapi macam mana cara dia? Kan? Jadi itu yang ketika datang 12 orang bertemu Nabi SAW di Mekah dan mereka berbai'ah kan. Mereka datang balik ke Madinah, mereka cerita mengenai Al-Quran, mereka cerita mengenai kesatuan. Jadi Aus bin Khazraj ni boleh macam baik. Itu yang dia kata, pelik ni. Kita beratus tahun berperang, tiba-tiba ada satu manusia, satu orang insan yang membawa satu ajaran dan kita boleh berbaik. Dan macam mana kita boleh berbaik ni? Itu yang dia pelik. Itu yang memang dia kagum sangat dengan Nabi SAW. Itu ketika dia bertemu Nabi, ketika Nabi berhijrah, maknanya yang mula-mula menespak dia, memberi dia insight, memberi dia kesedaran adalah 12 orang wakil. Dia panggil 12 nakib. Nakib ni maknanya wakil Nabi yang untuk balik ke Madinah untuk suruh Aus dan Khazraj bersatu. Jadi ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, itu yang dia kata, Muhammad ubayyuka al-Islam, ubayyuka ya Muhammad, ubayyuka ya Rasulullah, ubayyuka alla yazni, alla yasyrik, alla yashrabil khamr, alla uququl walidain. Aku memang berbai'ah, aku takut tinggal benda buruk, aku takkan derhaka pada mak ayah aku takkan minum arak, aku takkan buat benda-benda dosa ni, aku berbai'ah. Ubayyuka ala uqaidul qiyadatil Islam, aku berbai'ah kepimpinan kau. Wahai Rasulullah SAW. Sebab dia kata, kami lama tahu nak bersatu tapi tak tahu macam mana. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW menyatukan Aus dan Khazraj. Sebab tu di Islam. Sebab tu dia memang berbai'ah bersungguh-sungguh dengan hati dia kepada Rasulullah SAW. Orang lain, apabila mereka mendengar Al-Quran dan sebagainya, mereka terima keislaman mereka dengan keadaan yang pengalaman peribadi. Macam, tenanglah. Macam, betul lah. Memang kita kena hormat mak ayah lah. Mana pengalaman peribadi. Sa'ad bin Mu'az, pemimpin muda bagi Aus, yang memang kenapa kita perlu berperang? Kenapa kita perlu bergaduh selama ni? Dan apabila kita bergaduh, ekonomi kita lemah. Kita ditindas di Madinah tu. Mengurangkan lagi. Orang Yahudi yang ada kat situ, minoriti. Tapi kan minoriti, dia boleh menguasai ekonomi. Kita duk bergaduh ni. Kenapa kita duk bergaduh je? Jadi dia tercari-cari. Dan dia sebagai suatu orang pemimpin, nampak secara big picture dia, macam mana nak menyatukan. Dan kenapa? Ya, orang lain terima Islam, waktu tu pengalaman peribadi. Macam rasa secara personal. Macam, betul lah, memang kita kena tinggal lah benda arak ni, buruk lah. Macam tu. Tapi Sa'ad bin Mu'az memang nampak macam, rupanya Al-Quran ini boleh menyatukan orang. Dia nampak yang tu. Dia nampak benda yang tu. Maksudnya Al-Quran ni dia boleh menyatukan orang yang berpecah. Kalau balik pada Al-Quran, kan, kaum majoriti yang berpecah, yang boleh dikuasai oleh kaum minoriti, dia boleh bersatu dan kuat balik dengan Al-Quran. Jadi inilah seorang pemimpin muda bernama Sa'ad bin Mu'az nampak apa yang orang tak nampak. Dia lebih kepada big picture, dia lebih kepada maknanya satu gambaran lebih luas lagi, satu maknanya satu keadaan yang maknanya lebih umum lagi dia nampak. Sebab itu apabila dia dapat keislaman dan apabila dia 12 nakib datang pada dia tertanya-tanya, aku rasa memang hairanlah macam mana Al-Quran ni boleh menyatukan. Dia tolong kempenkan Al-Quran kepada kaum-kaumnya. Sebab dia kata, kau pegang Al-Quran, kita akan bersatu. Kau pegang Al-Quran, kita akan belajar memaafkan. Kau pegang Al-Quran, maka kita akan belajar untuk bertoleransi.
kau pegang Al-Quran, kita akan bersatu balik dan kita tidak akan menjadi kaum majoriti yang berpecah, sedangkan kaum minoriti yang ada yang menguasai ekonomi, yang menguasai Madinah, yang menguasai berbagai-bagai, maknanya dia pula Yahudi kat Madinah yang minoriti pula menguasai orang kaum Khazraj dan Aus ini. Ini maknanya Sa'ad bin Mu'az nampak secara yang lebih besar. Sebab itu dia memang kempenkan sungguh-sungguh kepada kaum Aus masuk Islam. Kita berbaiklah kepada Nabi SAW sebab orang inilah, insan inilah yang dapat menyatukan seluruh kaum kita yang berpecahnya. Lepas tu dengan Islamnya Sa'ad bin Mu'az, beramai-ramai kaum Aus kan, mula nampak kan, yang orang lain semua pengalaman peribadi. Ada yang tak jumpa Nabi, tak rasa pengalaman peribadi itu, ketenangan itu tak rasa. Tapi bila Aus Sa'ad bin Mu'az mengimpinkan, baru mereka nampak, betul lah. Oh betul lah, jom sama-sama kita Islam, kita bersatu, kita kuatkan balik kita majoriti ni kan, dan kita kuatkan balik ekonomi kita, kita kuatkan balik kesatuan kita dan sebagainya. Jadi maknanya dia nampak benda yang lebih besar lagi orang yang tak nampak. Ini kenapa Islam yang Sa'ad bin Mu'az akhirnya menyebabkan kaum Aus ni semua mana masuk Islam dan boleh berbaik, mereka belajar memaafkan, mereka belajar toleransi, mereka belajar macam yang sudah tak apa, kita ke depan sebab ada benda lebih besar lagi. Kalau kita terus berpecah begini, orang Yahudi akan terus menguasai kita sampai bila pun kita akan jadi orang yang di bawah walaupun kita majoriti. Maka kita bersatulah, maknanya akhirnya orang Aus dan Khazraj, Aus semua Islam, Khazraj ada tokoh dia. Kita bincangkan lain tajuk. Apa tajuk? Akhirnya mereka bersatu dan mereka kuat. Ini yang apa yang Sa'ad bin Mu'az nampak yang orang lain tak nampak. InsyaAllah itulah di antara apa yang Ustaz kongsikan berkaitan dengan mukjizat Al-Quran tu, mampu untuk mengajarkan kita untuk jadi lebih bertoleransi, memaafkan orang lain dan juga menyatukan hati-hati orang yang berpecah. Mudah-mudahan kita dampingi Al-Quran, insyaAllah kalau ada sebarang permasalahan dalam diri kita, Allah SWT akan permudahkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom kita nak sambungkan Ustaz. Nak sambung untuk bab yang seterusnya dalam bab yang keempat Ustaz. Okey. Bab yang keempat kita cerita detail sikit mengenai apa yang berlaku pada peperangan Khandaq. Tadi kita dah bab ketiga, at least kita nampak gambaran peperangan Khandaq tu macam mana. Oh, Nabi tu gali parit seluruh ke tak? Maknanya street dalam berbelas kilometer daripada timur dan barat Madinah, Syarqiyah dan Gharbiyah ni, tiba bagaimana street yang orang kafir tak boleh nak masuk. Okey. Kita tengok balik sini. Kita tengok kertas kita ni. Okey. So jadi Johor, Kuala Lumpur, Kedah, Perlis Okey, ini untuk senang kita bayangkan. Sebab semenanjung Arab dengan semenanjung tanah Melayu lebih kurang sama. Mana sama. Okey. Jadi Johor ni Yaman, itu ada kisah Abraha lain ketika kita cerita. So Mekah ni Kuala Lumpur pusatnya, Kuala Lumpur. So jadi mereka naik ke Perlis, baru turun Kedah. Maknanya, dan Nabi SAW maknanya gali parit itu antara sepadan Perlis dan Kedah. Maknanya Madinah mereka akan naik terus baru naik. Dan Nabi gali parit sekitar situ. Okey. Jadi ini parit. Ini parit. Okey, ini parit. Ni Madinah kan? Okey, Madinah. Okey. Yang belakang ni adalah gunung-gunung berapi yang orang takkan boleh masuk. Dia panggil Harrah. Orang takkan boleh Harrah al-Waqim. Mana orang takkan boleh masuk lalu sini. Orang tak boleh panjat sebab zaman dulu orang tak boleh pecah, tak ada teknologi sekarang. Sekarang ada bulldozer kan. Buat jalan. Lepas tu sekarang jalan dah terus macam ni. Dia tak naik turun balik. Maknanya sebab ada bulldozer tak boleh. Dan batu gunung berapi ni dihitam, dia bisa. Jadi kalau kena bukan saja manusia, kuda ke apa semua dia sakit. Dia sakit kan. Okey. So jadi maknanya ini parit, ini Madinah, rumah sahabat. Okey. Ini adalah gunung. Mana gunung berapi itu Harrah dipanggil. Okey. Sini di belakang Rasulullah SAW adalah perkampungan dan kota orang Yahudi Bani Quraizah. Jadi Bani Quraizah ni dia pandai, ketika dia sampai ke Madinah, dia beli tanah kat situ dekat dengan gunung berapi. Sebab maknanya belakang kalau orang papal, orang takkan boleh masuk dulu belakang. Jadi maknanya dia bina kota dia macam kota Jerusalem tau, punya tembok dekat situ. Jadi belakang dah gunung berapi, orang tak boleh nak macam apa-apa, kalau orang nak serang dia tak boleh. Dia depan. Jadi di depan. So jadi mana? Jadi gunung berapi Bani Quraizah, kemudian Rasulullah SAW dan perkampungan orang Islam, parit, musuh datang dari depan. Okey, musuh dari depan. Okey, apa yang berlaku? Okey. Yang berlaku adalah ketika orang kafir datang daripada Mekah, bilangan mereka 10,000 orang daripada berbagai kaum dan kabilah.
digelar mereka itu tentera Ahzab. Ahzab ni tentera bersekutu. Macam dulu lah, nak senang faham. Ketika Iraq diserang, kan tentera bersekutu daripada Perancis, daripada US, daripada Britain, daripada mana-mana negara, tentera bersekutu. Macam itulah kedudukan kalau nak faham. Dan daripada bangsa-bangsa kafir Arab, Quraisy semua dan berbagai-bagai lagi, mereka berhimpun 10,000 orang pemuda yang kuat yang boleh berperang. Hanya mereka datang ke Madinah, tengok dah ada parit. Apa sudah jadi? Tiba-tiba balik macam ni. Kita nak serang ni, Alamak, tak boleh nak pergilah pula. Okey, tak pergilah pula. Okey. Orang Yahudi Bani Quraizah secara diam-diam hantar wakil dia keluar daripada Harrah Al-Waqim bertemu dengan pemimpin orang kafir. Okey. Dia kata apa? Okey, kau usahalah lintas separit ni, aku akan serang daripada belakang. Jahat betul. Bani Quraizah. Yahudi. Semasa apa yang berlaku adalah, okey, dia kata dia pelan-pelan hantar utusan pada orang kafir. Orang kafir nak masuk tak boleh ni. Ada parit ni tak boleh ni. Ramai ni apa semua kan. Dia bocorkan rahsia strategi Nabi. Dia orang tu tak ramai tu. Kau jangan takut. Dia 3,000 orang je. Kita 10,000 orang. Dan aku pelan-pelan akan masukkan kau, tunjukkan jalan melalui Harrah Al-Waqim ni. Kita akan masuk dari belakang pelan-pelan. Seorang demi seorang. Tak di belakang. Jadi maknanya kalau tak ramai, orang Islam tak perasan pun, kita dah ada, kau setat boleh. Kau mula je boleh lintas parit, kita akan serang pula di belakang. Ini orang Yahudi Bani Quraizah. Ini bab keempat. Kita suspend gitu ni. Okey. So jadi itu yang orang kafir mula berani serang. Mula-mula tak berani ni macam mana? Mereka tak berani ni macam mana ni? Mereka berani mula serang. Mereka cuba untuk lintas. Tak boleh. Mereka cuba untuk masuk, tak boleh. Dan mereka mula hujani orang-orang Islam dengan panah. Dan ketika mereka hujani orang-orang Islam dengan panah, orang Islam bertahan dengan perisai-perisai mereka. Mereka membalas serangan dengan panah juga. Dan salah satu anak panah di bahagian pertahanan Islam yang diketuai oleh Sa'ad bin Mu'az, maknanya ketika itu diserang dengan begitu hebat, dan satu anak panah itu maknanya kena tertusuk dan maknanya tertusuk di bahagian badan Sa'ad bin Mu'az, dan yang paling maknanya menyebabkan Sa'ad bin Mu'az ni cedera parah, iaitu satu panah terkena di bahagian tangannya. Dibayangkan kalau sekarang ni urat besar gitu ataupun maknanya arteri ni, mana urat nadi ni maka tersimbah darah daripada hujan anak panah hasil khianat daripada orang Yahudi Bani Quraizah. Sebenarnya orang Islam berapa cedera masuk Sa'ad bin Mu'az, dan antaranya dia terkena arteri dia dan darah tersimbah. Dan dulu tak macam sekarang. Sekarang ni teknologi perubatan agak tinggi. Kalau darah tu keluar, maknanya orang kekurangan darah, kita boleh top up darah lain. Itu pun ada jenis dia. Darah A lain, darah B lain, darah C, ada darah C. Darah O lain, maknanya darah AB lain, darah pun lain. Dan kalau dapat darah pun kena cek dulu, darah tu bersih tak bersih. Ada darah tu mungkin ada HIV, ada sebagainya kan, tak boleh. Sebabnya terkena dekat beberapa bahagian badan dia, dan juga terkena sebagai dekat arteri dia, maka terpancut darah kan. Yang maknanya dia usahalah untuk memberhentikan darah, tapi sebab dia berlubang dah kena ke arteri. Dan kita tak boleh nak bayangkan zaman dulu punya perubatan dengan zaman sekarang. Kita mungkin sekarang boleh terus buat operation apa semua, boleh bayangkan macam tu. Maka ditembus itu. Apa punca dia? Punca dia iaitu Yahudi Bani Quraizah pecah rahsia. Maknanya kau tak boleh takut lah, 3,000 orang je. Tak apa. Kau mula serang, kita akan serang di belakang. Bani Quraizah. Bila Bani Quraizah tu sampai sekarang masih ada ke? Dia tak ada rasa. Tunggu. Ada lagi. Kejap lagi kita cerita. Gitu kan. Banyak suspense Ustaz ni. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah sekalian kan. Jadi maknanya orang Islam mula diserang. Dan Allah Subhanahu wa taala pertolongan Allah Subhanahu wa taala, orang Islam dah 3,000 orang. Dah mula kena serang.
Banu Quraizah nak mula khianat. Dah mula diberitahu macam mana nak masuk cara belakang melalui Harrah Al-Wakim. Maknanya daripada gunung berapi itu, okey ini jalan dia apa semua. Dan ini apa semua. Jadi memang genting. Khandak, peperang Khandak bukan kita rasa, kita baca ending story dia macam happy ending tu. Orang Islam menang kan. Bukan sekali itu. Punya suspend keadaan itu. Kronologi itu tak tahu. Maknanya agak memang sangat genting waktu itu. Kan, ibarat telur di hujung tanduk waktu itu. Maka orang Islam pertahanan dan Rasulullah SAW mula bermunajat, tolong ya Allah. Tolonglah subhanallah, tolonglah Allah. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, antara yang menggetarkan hati orang-orang kafir yang akhirnya mereka tidak jadi untuk teruskan adalah Allah Subhanahu wa taala datangkan pada 1 Syawal angin yang sangat kuat. Kan? Akhirnya menerbangkan kemah-kemah mereka. Makanan-makanan mereka tumpah. Kuda mereka ada 600 kuda tau. Banyak. Tentera berkuda 600 kuda tu besar tau. 600 kuda mereka lari bertempiaran. Unta-unta mereka lari bertempiaran. Dan Allah letakkan kegerunan di hati mereka. Wih, ini kalau kita dah makanan kita semua tumpah ni kan. Kita punya bekalan ni hanya tinggal beberapa hari lagi ni. Oh, ini tak boleh ni. Bekalan ni cukup untuk kita balik ke Mekah saja. Itu yang ketika 1 Syawal Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan satu bacaan yang sunat dibaca ketika perayaan hari raya dengan takbir hari raya. Takbir hari raya itu sebenarnya adalah takbir yang menyatakan kegembiraan syukur pada 1 Syawal. Kan? La ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan melainkan Allah yang esa, sadaqa wa'dah, benarlah janjinya, wa nasara abdah, yang menolong hamba-hambanya, wa a'azza jundah, menguatkan tentera-tenteranya, wa hazamal ahzab wahdah, dan menghancurkan tentera Ahzab yang bersatu. La ilaha illallah wallahu akbar, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, dan pujian bagi Allah. Menitis air mata. Satu, hari raya ni ada 2 cara. Sama ada kita semangat atau memang boleh kita dalam sayu sebenarnya. Sebab bayangkan kadang-kadang genting tu Allah bagi pertolongan dalam keadaan ini kita strategi ni, orang dah tahu, bilangan kita orang dah tahu, orang dah start ceroboh, orang dah start serang. Ya Allah, macam mana ya Allah, macam mana ya Allah. Tiba-tiba Allah bantu. Maknanya kesyukuran. Ada yang syukur sangat, ada yang ustaz kata, wahyu ni kita kena semangat kan, banyak pun nak sesedih. Tak, memang sayu sebenarnya. Memang sebab waktu tu tak ada tempat bergantung, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu mereka menitis air mata mereka waktu kesyukuran tu, macam ya Allah, macam dah tak ada apa-apa hope, tak ada apa-apa harapan. Tiba-tiba datang harapan, macam ya Allah, aku nak macam mana ya Allah, bantuan Tuhan. Menitis air mata mereka. Menitis air mata mereka. Kesyukuran. Itu yang berlaku pada 1 Syawal 5 Hijrah. Ketika kemenangan di pihak orang Muslim. Jadi tak mau buang masa dah Ustaz. Banyak lagi Ustaz. Ada lagi 6 bab lagi Ustaz pada pagi ni. Tapi sebelum tu kita nak raikan persoalan daripada sahabat kita pada Facebook. Daripada Puan Masrifah Nur. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah kedudukan Sa'ad bin Mu'az sebagai sahabat di sisi Rasulullah SAW? Mohon bicara Ustaz. Terima kasih. Ustaz bertanya juga Ustaz. Adakah Sa'ad bin Mu'az ini termasuk dalam 10 orang yang diinginkan syurga Ustaz? Silakan. Okey. So jadi para sahabat, apa takrifan sahabat? Takrifan sahabat orang yang Islam. Okey. Pernah jumpa Nabi di ketika Nabi hidup. Okay, itu takrifan sahabat. Ada orang cakap, Abang Ustaz, saya pernah mimpi jumpa Nabi semua kan? Maksudnya, ya jumpa Nabi dalam mimpi. Tapi kita tak hidup zaman Nabi SAW. Jadi takrifan sahabat Nabi SAW adalah, iaitu orang yang orang Islam jumpa Nabi dan juga dia sempat hidup sama Nabi SAW. Sebab itu ada satu orang Islam, di Islam zaman Nabi. Okey, maknanya di Islam, dia hidup zaman Nabi. Tapi dia tak jumpa Nabi SAW. Jadi dia itu, ulama semua kategorikan dia adalah sebagai tabi'in. Tabi'in ni mana generasi yang Islam tapi tak jumpa Rasulullah SAW. Dia hanya jumpa sahabat. Antaranya apa? Antaranya adalah Uwais Al-Qarni. Siapa pernah dengar nama Uwais Al-Qarni? Orang yang namanya tak terkenal di bumi tapi dia terkenal di langit. Nabi bukan Nabi bukan, dan langit kenal. Sebab apa? Dia nak jumpa Nabi. Setiap kali dia datang, Nabi pergi berperang, tak sempat jumpa Nabi. Jadi dia termasuk tabi'in. Makamnya berada di Yaman.
Kan? Uwais Al-Qarni. So maksudnya dia lebih bawa pada maksudnya tasawuf dan sebagainya. Itu kita bincang usaha ni pada yang akan datang. Kita akan bincang. Itu jadi takdim sahabat. So kedudukan Sa'ad bin Mu'az ini sangat besar, kan? Dan dalam hadis Nabi SAW berkata apa, ashabika nujum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang-bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Mana-mana kamu nak ambil contoh peribadinya untuk kamu jadikan satu panduan, kamu akan bagi hidayah. Jadi kalau kita tengok sahabat Nabi, katakan sahabat Muhammad, kita bincang ni kan pada hari ni kan, apa ciri-ciri dia apa semua, kita ambil, kita belajar ciri-ciri dia dan kita cuba nak beramal, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, kamu akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu antara kelima sahabat, terutama Sa'ad bin Mu'az yang kita akan ceritakan lagi kisahnya sekejap lagi. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah di antara kelebihan yang terdapat daripada kalangan sahabat bagi Rasulullah SAW, dan salah seorangnya adalah Sa'ad bin Mu'az. Jadi Ustaz, jom kita nak raikan soalan yang berikutnya daripada WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz Dai. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'az luka parah dan banyak darah keluar. Rasulullah SAW meneruskan perang, namun Sa'ad ingin turut meneruskan perang bersama Nabi untuk melawan Bani Quraizah dan Nabi melantik beliau menjadi hakim. Apakah keputusan keadilan yang dibuat oleh Sa'ad bagi menyelamatkan Nabi dan kaum muslimin dari dikhianat oleh Yahudi ketika itu? Ustaz, mungkin dah masuk bab lain pula Ustaz. Okey. Ustaz, silakan. Kita masuk bab yang ke berapa? Yang kelima Ustaz. Yang kelima. Okey, kita masuk bab yang kelima. Okey. Kita ingat balik bab yang pertama. Balik bab yang pertama. Sa'ad bin Mu'az adalah satu orang daripada kaum Aus. Okey. Kaum Aus ketika peperangan Al-Bu'ath pada tahun 617 Masihi, kaum Aus dibantu oleh Bani Quraizah dan juga Bani Nadir untuk lawan dengan Khazraj. Maknanya Sa'ad bin Mu'az memang baik dengan orang Bani Quraizah ni, orang Yahudi. Dia memang baik sebab dia orang Yahudi bantu dia untuk berperang lawan Khazraj. Okey. So jadi ketika peperangan Khandaq tadi kita dah cerita bahawa orang Yahudi Bani Quraizah dia dah cakap maksudnya maknanya dia 3,000 orang je. Itu yang orang kafir macam jadi berani tiba-tiba nak serang. Maknanya dia ceritakan teknik itu dan mereka cuba menyelinap masuk dan mereka kata okey kau serang je, kita akan serang dia dari belakang. So kita boleh kepung Nabi ni semua. Jadi kemudian mereka mula serang dan Sa'ad bin Mu'az terkena anak panah, antaranya adalah dekat atri dia. Dekat apa nama belah tangan ni, dan kita tak boleh bayangkan zaman dulu punya perubatan tak macam sekarang kan. Tembus panah itu dan memang berdarah, luka berdarah. Okey. Jadi apa yang Nabi bawa Sa'ad bin Mu'az ke Masjid Nabi SAW. Masjid Nabi dulu ni, Masjid Nabi dulu ni dia masjid depan sekali adalah tempat semayang. Kemudian tanah lapang, lapang. Belakang ni ada atap juga untuk golongan dipanggil ahli sufah. Okay. Ahli sufah ni mana orang yang maknanya yang kuat zikir, ahli ibadah, memang duduk kat masjid di situ. Nabi SAW bawa Sa'ad bin Mu'az pergi duduk masjid yang bahagian belakang ni. Belakang ni. Okey. Rasulullah kata, Sa'ad, okey, aku doakan. Okey. Sebab Bani Quraizah tu baik dengan kau kan? Maksudnya aku doakan engkau akan tetap berada dalam keadaan kau ni sampai kita adili Bani Quraizah. Kaya tak meninggal. Tak meninggal waktu tu. Dia tak meninggal. Dia tak meninggal lagi. Kau aku doakan, maksudnya berkat doa Nabi kan, kau akan tetap bertahan dan kita akan tengok Bani Quraizah dihukum, barulah kalau kau puati Allah SWT akan ambil kau. Anda berdoakan. Okey, jadi berdoakan. Jadi orang 1 Syawal tadi, orang kafir Quraisy dah mula bergetar hati dah apa semua dan akhirnya dia bantuan makan tak cukup ni. Kita dah 10,000 orang. Kan hari-hari punya masak banyak ni kan. Ini kambing dah lari, kuda dah ke mana kan. Dah kita nak ratus kuda pula nak balik ke Madinah. Mekah Madinah dengan 400 km zaman dulu kan. 2 minggu nak jalan. Ini tak boleh. Kita punya bekalan makan tak cukup ni. So mana kita balik lah. So mereka sudah mula balik. Jadi tentera Khandaq kan mula berbincang Nabi SAW. Pengkhianatan daripada Bani Quraizah. Kan? Jadi mereka beramai-ramai, okey, jom kita pergi ke Bani Quraizah. Mereka beramai-ramai mula bergerak. Okey, ini orang kafir dah balik, memang balik sungguh, dah perhati semua, balik sungguh. Mereka pun bergerak daripada, okey, kita tak peti kita. Okey, kita peti kita. Kita peti. Kan? Nampak tak peti kat sini kan? Siapa tak nampak? Okey. So jadi maknanya ni Khandaq tadi, okey, ni Masjid Nabawi, ini Harah Al-Waqim, makna gunung berapi tu, gunung berapi semua. Bani Quraizah punya kota kat sini. Jadi daripada
daripada sini Masjid Nabi mereka berbincang, mereka pun bergerak ke arah selatan, mana ke Bani Khuraizah. Mereka bergerak ke sini. Mereka kepung Bani Khuraizah. Kenapa kau khianat? Kenapa kau khianat kan? Maknanya kepung Bani Khuraizah kan. Jadi Bani Khuraizah nak senang faham, kota dia macam kota Jerusalem. Mereka memang tutup kota dia. Kota dia. Dan ketika itu ketua Bani Khuraizah Ka'ab bin Asad Al-Quraizi. Ka'ab bin Asad Al-Quraizi kata apa? Cadang kaum dia. Kita ni kena kepung ni bila kita buat dah kita khianat dan semua kan. Dah kita khianat apa semua kan. Okey. Dia cadang 3 benda. Okey kita cadang 3 benda lah. Benda pertama dia cadangkan adalah jom kita masuk Islam lah. Yahudi tak Islam tau. Masuk Islam, kita masuk Islam lah. Okay? Kalau andai kata dia masuk Islam, walaupun pedihnya hati orang Islam, tapi sebab dah Islam. Dan orang Islam tak ada paksaan dalam agama. Kalau kau masuk Islam, okey. Maksudnya, walaupun pedih kau khianat kan. Macam contoh macam Wahsy. Pernah melembing Sayyidina Hamzah. Ketika hijrah kan dia masuk Islam. Walaupun Nabi kata, sedihnya macam pedih kan. Tapi sebab kau Islam, kau saudara. Mana tu saudara. Jadi, Ka'ab bin Asad Al-Quraizi, dia nampak benda ni. Rasulullah ni, dia Islam. Jom masuk Islam lah. Tapi Bani Israel tak nak waktu tu. Bani Quraizah kata, begitu nak Islam pula. Kita kena lemah ke ingat. Main kan. Okey. Jadi Ka'ab bin Asad Al-Quraizi ni kata beri. Habis ni. Ka'ab antara ketua Bani Quraizah, dia nampak benda big picture yang orang lain tak nampak tau. Gini lah, daripada kita kena tawan, kita bunuh anak bini kita semua kan. Allah. Dia cadang, dia panggil lose-lose situation. Kalah situation lah. Baik kita ni apa semua. Dia cadang yang kedua. Apa nama? Dia kaum dia kata, gila ke apa macam tu lah. Macam, no. Rejected. Tolak yang kedua. Okey, gini. Yang ketiganya kita cadangkanlah. Muhammad ni, kita Bani Israel, kitab kita banyak. Ginilah. Kita ni buat pengkhianatan. Kita menjelas, kita buat pengkhianatan, kata Ka'ab bin Asad Al-Quraizi. Jadi Muhammad akan hukum kita. Kita tak tahu apa hukum. Kita mintalah supaya Muhammad hukum kita dan kitab Taurat. Dengan hukum bangsa Bani Israel. Hukuman Bani Israel. Bukan daripada hukuman Muhammad. Bukan hukuman Al-Quran. Hukuman Bani Israel sendiri. Kita minta begitulah. Selamat. Selamatlah. Sebab kita khianat. Ada orang bukan tahu sangat kan. Kita minta lah supaya ini. Jadi 25 hari tau. Sahabat-sahabat dah lah sahabat penat berperang tau. Penat berperang. Kemudian apabila mereka kepung, akhirnya Bani Israel itu terima. Jadi Bani Israel terima. Bani Israel kata apa? Okey, ginilah. Kita bersetuju untuk kita menyerah kan. Tapi aku nak supaya kami ni semua kalau dihukum, biarlah dihukum dengan kitab Taurat. Kan? Okey. Siapa hakim dia? Kami tak nak Muhammad. Kan? Tak mau Muhammad. Kami tak nak Muhammad. Kan? Jadi habis tu kau nak suruh siapa yang dihakimi? Kan? Kami nak sekutu lama kami. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'az. Sebab apa? Sa'ad bin Mu'az adalah kaum pemimpin Aus. Kan orang Yahudi Bani Quraizah pernah tolong dia beberapa tahun lepas, tak lama pun, untuk perang dengan Khazraj. Kami nak dihakimi dengan kitab Taurat, tapi yang hakim kami adalah Sa'ad bin Mu'az. Dia ingat boleh ni lah. Kami tak nak orang orang lain, kami tak orang Khazraj, kami tak nak. Kami tak nak Nabi Muhammad yang daripada Mekah, kami tak nak. Siapa-siapa kita tak nak, kami nak pilih Sa'ad bin Mu'az. Dengan harapan, dia ni klan kita dulu, kawan lama mah. Ini macam contoh lah kan. Ini mesti tolong, kami nak benda tu. Jadi Rasulullah kata, okey, kalau kau nak dihukum dengan Taurat, okey, tak kisah. Kau tak percaya pada Quran. Okey, hukum dengan Taurat dan Sa'ad bin Mu'az akan jadi hakim. Panggil ahli kitab yang lain daripada Bani Israel. Apa hukuman dia? Sa'ad bin Mu'az akan menentukan hukuman dia. Okay, Nabi kata aku setuju. Soalnya mana Taurat kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kau kitab Taurat, kau percaya betul? Kita bukan kitab Taurat. Dan aku tak campur apa-apa. Okey. Kitab Taurat punya hukuman. Jom kita cerita pasal kitab Taurat Okey. Dalam kitab Taurat ada memang cerita mengenai orang yang khianat. Okey, Taurat ni diturunkan kepada Nabi Musa AS. Bila tarikh dia 1350 tahun sebelum Masihi. Lagi lama. Taurat 1350 tahun sebelum Masihi diturunkan kepada Nabi Musa AS. Jadi hukuman pertama Bani Israel yang khianat adalah ketika Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa AS
dan mereka nak masuk ke Palestin. Mereka dah start 40 tahun dekat Sinai, mereka nak masuk ke Palestin. Maka ketika itu Nabi Musa wafat. Nabi Musa tak masuk, tak sempat masuk ke Jerusalem. Jadi dia diganti dengan anak murid dia, iaitu Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun bin Ifraim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Maknanya Nabi Yusha bin Nun. Jadi ketika Nabi Yusha bin Nun nak pimpin Bani Israel untuk masuk ke kota Jerusalem, mereka terpaksa berperang dengan kat Jericho sekali, dengan orang Jerusalem sekali. Orang Yahudi waktu tu, dahlah kau keluar daripada Firaun, Nabi Musa selamatkan kau nak pergi dekat Jerusalem, itu tanah yang maksudnya maknanya disuruh untuk kau heading ke sana. Orang Yahudi ni ada antara mereka nak berang ni khianat, pergi beritahu, okey ini kelemahan ni. Orang Yahudi memang perangai. Jadi Nabi Yusha bin Nun mula-mula berhukum dengan Taurat, pengkhianat kena hukum bunuh. Nabi Yusha bin Nun 1350 tahun lebih kurang sebelum Masihi. Okey. Peristiwa kedua, pengkhianat dalam kitab Taurat pengkhianat dalam kitab Taurat ada berlaku pada Nabi Daud alaihissalam. Bila tarikh Nabi Daud alaihissalam lebih kurang 1050 sebelum Masihi. 1050 tahun sebelum Masihi. Waktu tu Bani Israel dah diterima di Jerusalem. Mereka diancam dengan satu orang pemimpin namanya Jalut. Okay? Dalam versi bahasa Inggeris Goliath. David and Goliath tu, Jalut. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pemimpin daripada Bani Israel namanya Talut. Jadi Talut ni maknanya panglima kanan dia adalah Nabi Daud alaihissalam. Bani Israel ada yang khianat, pergi dekat Jalut, cerita kelemahan Nabi Daud apa, kelemahan Talut apa. Memang dia. Dan dihakimi dalam Taurat adalah hukumnya bunuh. Bunuh pula. Peristiwa berlaku seterusnya ketika Jerusalem diserang oleh Nebuchadnezzar pada tahun 586 sebelum Masihi. Nebuchadnezzar ni adalah satu pemimpin daripada Iraq, serang kota Jerusalem. Siapa yang buka kota Jerusalem? Sebahagian Bani Israel yang menyokong Nebuchadnezzar. Babylon Ustaz? Daripada Iraq, daripada Babylon. Jadi maknanya pengkhianat juga pada Nebuchadnezzar, hukumnya adalah bunuh. Bunuh juga. Okey. Zaman Nabi Isa AS, Nabi Isa satu Masihi kan. Kenapa Nabi Isa AS maknanya nak dibunuh oleh Bani Israel, dan Bani Israel cuba nak bunuh Nabi Isa sebab Nabi Isa dia daripada Nazaret datang ke Jerusalem, dia tengok banyak ahli kitab berlaku kerosakan dekat Jerusalem, maka dia pun kata ini bukan seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala maknanya ajarkan apa semua. Bani Israel cuba mendakwa Nabi Isa adalah pengkhianat untuk dihukum bunuh. Jadi mana dia tuduh Nabi Isa. Sebab itu dia bagi fatwa Bani Israel, ini adalah pengkhianat ni. Memang khianat hukumnya bunuh. Khianat ni hukumnya bunuh. Maksudnya khianat. Dan ketika itu Rom yang menguasai Jerusalem waktu itu, apa saya nak bunuh pula orang ni kan? Betul ke dia berkhianat? Betul ke berkhianat? Maknanya sebenarnya Rom tak nak bunuh tau. Tapi fatwa daripada Bani Israel juga. Maknanya tak ni kena hukum bunuh. Akhirnya mereka Rom buat keputusan, okeylah sebab dah fatwa engkau ni, kita terpaksa bunuh Nabi Isa lah. Mereka berusaha bertangkap Nabi Isa untuk dibunuh dan disalib, tapi Allah Subhanahu Wa Taala serupakan seseorang dengan Nabi Isa AS. Itu dalam Quran Allah sebut wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Maksudnya dia tidak dibunuh, tidak ada salib, tetapi diserupakan orang Nabi Isa. Orang yang diserupakan inilah yang dibunuh dan disalib. Nabi Isa AS diangkat ke langit dan besok akan turun di akhir zaman untuk melawan Dajjal, kan? Laknatullah alaih. Jadi dalam kitab Taurat, pengkhianat hukumnya bunuh. Hukumnya bunuh. Jadi okey. Dah kita Taurat ni hukumnya bunuh ni, habislah kita. Tapi tak apa. Kita cari supaya hakim kita ni adalah Sa'ad bin Mu'az. Jadi dia klaim kita lama ni, jadi kita akan lepaslah. Kita akan lama lah kan, kita akan lepas. Kita Islam, tak nak Islam lah apa semua. Kalau andai kata dengan sebab itu mereka dapat hidayah dan mereka Islam, tak ada masalah. Kan? So jadi maknanya kita nak cerita bab seterusnya, bagaimana Sa'ad bin Mu'az menghakimi orang-orang Yahudi dengan keadaan seorang hakim yang telah luka parah ini. Dan mereka adalah kawan lama. Ini macam dengan orang Yahudi sebelum ini. Kamcing sebelum ini. Jadi insyaAllah untuk yang bab ke-6 Ustaz, dan insyaAllah Ustaz akan akhirkan dengan baki masa lebih kurang 30 minit. Ustaz mungkin
akan habiskan. Tapi kita tahulah sempat tak sempat, kalau tak sempat tunggu. Kata bahas tahun depan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan tajuk kita Sa'ad bin Mu'az, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian tertera di sebelah kiri kaca televisyen tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sentiasa setia, masih lagi setia bersama dengan kami sehingga ke saat ini. Walaupun tadi dah menyaksikan melalui TV3, sekarang beralih pula ke TV9 dekat di hati. InsyaAllah Ustaz. Jom Ustaz, kita teruskan lagi Ustaz dengan bab yang seterusnya Ustaz. Yang ke-6. Tentang Sa'ad bin Mu'az. Lebih dulu selamat datang ke TV9. Lebih dari TV9. Kita ada lebih baki lagi tu. InsyaAllah Ustaz. Untuk habiskan bab kita. Okey, kita betul pergi pada bab yang ke-6. Ya. Okey, bab ke-6. Penghakiman. Penghakiman. Jadi Sa'ad bin Mu'az tangan luka. Sebab orang Yahudi yang minta tau Sa'ad bin Mu'az. Okey. Antara ahli kitab yang lain, ahli kitab ni ada Nasrani, ada juga Yahudi yang memang baik dengan Islam tapi belum masuk Islam lagi ya. Jadi diorang semua memperhati kat Bani Quraizah ni. Apalah korang ni mengkhianat pula kan. Jadi Sa'ad bin Mu'az, okey, kawan baik, memang kamcing, dia juga mempelajari kitab-kitab lama sebab kita ada kitab Taurat, Injil dan sebagainya. Jadi Sa'ad bin Mu'az dijemput. Dia bawa Nabi SAW pergi ke Bani Quraizah. Mana ke selatan Bani Quraizah. Okey. Jadi Sa'ad bin Mu'az tengok kawan-kawan lama dia. Kawan-kawan lama dia. Kan? Kawan-kawan lama dia semua macam pengharapan ni. Selamat ni. Betul kan? Okey. Kemudian Sa'ad bin Mu'az kata, "Hukmu madin alaikum." Mana hukmun madin alaikum? Okey, kau nak berhukum dengan kitab Taurat kan? Hukmun madin alaikum? Qalu na'am. Ya, kami nak. Okey, sahabat pun dah. Semua suspend. Duk. Semua suspend. Senyap semua. Saya kata bagi aku masa. Bagi masa ya. Jadi Sa'ad bin Mu'az pun datang bapa ahli kitab bincang. Okey, apakah hukum Bani Israel? Okey. Bagi Islam, kalau khianat dosa besar. Jadi maksudnya kalau hukum tu dah takzir lah takzir pemimpin. Takzir pada itu orang pemimpin. Mungkin hukum bunuh, mungkin tak sebagainya. Bani Israel kalau macam nak cerita hudud lah ya. Maknanya bagi nak senang faham bahasa, bagi nak senang faham bagi Bani Israel tu memang khianat bunuh. Kita dah cerita kisah Taurat tadi kan. Okey, ahli-ahli kita semua bincang dengan Sa'ad apa semua. Okey ni. Okey, Sa'ad kata kalau dia ni Islam, Sa'ad bagi masa tu sebab kau Islam lah. Tapi takkan aku nak cakap. Dan Islam pula la ikraha fiddin, tidak maksa untuk masuk Islam. Kau Islam lah. Kau Islam. Kau dah tahu itu hukum kau dan kau nak blade hukum. Ini orang Yahudi. Dia kerja blade hukum kan. Kau nak rasa menyekenyak-kenyak mata. Kau nak kita kawan kan. Kawan lama. Kau kenyak mata. Kau nak ni berhukum benda besar. Okay? Walaupun kita kawan tapi kau minta hukum orang Taurat. Islam lah, Islam. Please Islam. Itu bagi masa tu. Itu bagi masa tu. Tapi dia tak ada Islam. Kan? Jadi esoknya Sa'ad bin Mu'az datang. Hukmun madin alaikum qalu na'am. Hukum madin alaikum qalu na'am. Hukum madin alaikum qalu na'am. Berapa kali Sa'ad bin Mu'az tanya? Kau nak mau kau lepas? Ya. Maka apa kata Sa'ad bin Mu'az? Hukmun madin ala man hahuna. Okey, aku sekarang nak menghukum. Sekarang ni. Sahabat-sahabat itu diam. Rasulullah SAW pun diam. Kan? Semua sahabat diam. Kan? Orang-orang Yahudi semua macam kita ni kawan lama kita. Kawan lama kita kan. Maka apa kata Sa'ad bin Mu'az? Okey, hukmu madin alaikum qalu na'am. Qalu na'am. Gentle lah kau naik na'am. Okey. Qala hukmi fihim. Aku menghukumkan pada hari ini an tusba nisa'ahum wa tusadira amwalahum wa tuqtala rijalahum. Maknanya mengikut Taurat yang kau nak berhukum sangat, aku jatuhkan hukum pada hari ini bahawa maknanya orang-orang perempuan maknanya menyerahlah pada orang Islam, harta-harta kamu dikumpulkan dan juga dibunuhlah pengkhianat di kalangan kamu itu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Nabi SAW bertakbir dengan penuh semangat. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Laqad hakamta bihukmi min fawqi sab'a samawat. Engkau telah berhukum wahai Sa'ad dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah, pemilik 7 petala langit. Kata Nabi SAW. Kan? Jadi maknanya hukuman dah bagi masa, kau tak boleh fikir kau masuk Islam lah kan. Tapi tak masuk Islam, kau nak hukum juga. Okey, ini Taurat. Ada juri daripada ahli kitab juga kan. Maknanya aku menghukum pada hari ini. Maknanya
orang perempuan menyerah pada orang Islam, kemudian harta-harta kita akan bagi, dan yang pengkhianat akan dibunuh. Ustaz, kayaknya dia pun tak faham Taurat ke macam mana Ustaz? Dia orang Yahudi ni suka belit hukum. Jadi okey, kita pilih Sa'ad bin Mu'adh ni kawan kita lama ni, kawan takkanlah dia tak bantu kita. Mestilah dia boleh dia kautim hukum ni boleh. Tapi saat pula maknanya okey, kau nak Taurat sangat, okey aku berhukum dengan Taurat. Pengkhianat memang bunuh. Apa kata Rasulullah SAW? Maknanya kau dapat pilihan. Kalau andai kata hari itu Sa'ad kata aku lepaskan dia, maka Rasul kata lepaskan. Kalau andai kata Sa'ad kata pada hari itu, okey kita maafkanlah, sebab mungkin dia maka Rasul akan lepaskan. Sebab orang Yahudi yang minta Sa'ad bin Mu'adh untuk jadi hakim. Sebab tu Rasul kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laqad hakamta bihukmi min fawqi sab'a samawat. Rasulullah macam ya Allah, memang Allah bagi hidayahkan kau untuk beri kekuatan kau menjalankan hukum. Walaupun member baik sendiri pun sebab kau nak berhukum. Maka ketika itu orang pengkhianat dihukum bunuh, maka orang perempuan mana diserah pada orang Islam, dan Islam dibebaskan. Antaranya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang bernama Raihanah bin Zaid. Raihanah bin Zaid, Rasulullah aku minta setuju pun pengkhianatan ini aku Islam. Rasul kata aku bebaskan. Raihanah. Siapa nama Raihanah tu? Itu sahabat Nabi SAW, yang maknanya dia tak setuju pengkhianatan bangsa dia sendiri dan masuk Islam. Raihanah lelaki Ustaz? Raihanah perempuan. Binti. Saya ingat bin Zaid. Okay, ada juga nama yang Raihanah. Tu tak sebenarnya perempuan, maknanya khusus kan? Okey, begitu. Okey, habis bab yang ke-6. Yang ke-6. Alhamdulillah, di situlah akhirnya nak katakan bahawa berkatalah benar walaupun pahit Ustaz. Walaupun sahabat kita sendiri, kalau kita tahu yang bertentangan dengan hukum Tuhan tu, maksudnya kita tetap kena berpegang dengan hukum Allah Subhanahu Taala. Okay, kita masuk bab ke-7 terus. Kita masuk bab ke-7 terus. Silakan. Bab ke-7 Bab ke-7 biar kita tak tangguh tahun depan pun. Takut. Sampai nombor 2. Okey, bab ke-7. Jadi lepas dah perhakiman, orang pun dah hukum, yang masuk Islam perempuan dibebaskan, harta dia bebas bagi balik adanya Islam. Okey. Kemudian satu ketika Nabi SAW sedang duduk di dalam Masjid An-Nabawi. Dalam zaman yanzilu Jibril. Kata Nabi SAW, ra'aitu Jibrila. Ra'aitu Jibrila saddal ufuq bainas sama'i wal ard walahu 600 jinah. Aku melihat Jibril turun dengan keadaan yang memang dia mengembangkan sayap dia, dan memenuhi ufuk. Nabi kata, kenapa Jibril turun macam dengan penuh macam kemegahan, dengan penuh dengan malaikat-malaikat kan? Malaikat yang lain, mana turun. Dan kata Nabi SAW, Jibril ada 600 sayap, 300 kanan, 300 kiri. Setiap sayap ada 1000 bulu. Setiap bulu ada warna-warna yang sangat indah, yang tidak ada warna itu di dunia pun. Warna-warna ni sebenarnya adalah satu anugerah Allah untuk mengubah hati. Kita tengok warna sebenarnya, kan, color terapi, maknanya memang berwujud. Lepas tu Jibril tu memang cantik turun. Kan? Maka apa kata Jibril? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man hadha min ashabika alladhi mat wahtazzal lil mauti arsyur rahman. Wahai Rasulullah, siapakah sahabat engkau yang telah meninggal ni, yang menyebabkan ihtazal arsyal mauti, aras tu bergegar. Aras tu bergegar dengan kematian dia. Siapa ni? Rasulullah SAW tak tahu siapa. La ya'rifu Rasulullah SAW man mat. Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat lain tak tahu siapa. Rasulullah tak tahu ni. Siapa yang meninggal ni? Siapa yang sampai bergegar aras? Okey, tuan-tuan muslim alhamdulillah sekalian, kan? Arash Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh 8 malaikat. Kalau kita tahu surah Al-Haqqah ayat 17, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Mana arash Allah Subhanahu wa taala didokong ataupun ditampung oleh 8 malaikat. Okey, ketika hijrah peristiwa Isra dan Mi'raj, kan, okey, Jibril kan 600 sayap, okey, 300 kanan 300 kiri. Mikail, malaikat membawa rezeki, 1200 sayap. Maknanya 600 kanan 600 kiri. Jibril 600, 300 kanan 300 kiri. Mikail lagi besar. Maka ketika Jibril dan Mikail bawa Nabi SAW sampai ke Arash, okey, bertemu nak masuk ke Arash tu, malaikat Arash, 8 malaikat yang menanggung Arash. Mikail tu besar tu, kan, lebih besar dari Jibril lagi. Mereka tu sebesar syahmatul udhun, sebesar telinga je.
sebesar telinga dibandingkan malaikat Arash. Nak senang faham katakan malaikat Arash tu besar kita, Jibril, Mikail tu dah besar dah. Jibril tu satu sayap timur dan barat tu, maknanya Mikail lagi besar. Arash tu syahmatul uzun, besar telinga je ni. Mana besarnya Arash tu. Dan Arash 8 tu bergegar. 8 malaikat dokong bergegar Arash. Nak ceritanya bukan benda kecil. Itulah pertama kali dalam sejarah sampai Jibril kata man mat daripada ashab mungkin siapa yang meninggal ni wahai Muhammad, sampai bergegar Arash tu bergegar Arash. Maka Rasulullah pun tak tahu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'rif. Rasulullah SAW keluar dan tak tahu siapa Wakar ke Umar ke Uthman ke Ali, siapa sahabat. Rupa-rupanya Rasulullah SAW maknanya pergi cari kan. Wasami'a buka ummuhu alaih. Rasulullah SAW dengar tangisan daripada emaknya. Maka watara qalbab. Maknanya tangisan mak dia, maknanya tersedu. Rasulullah SAW maknanya ketuk pintu. Maka buka pintu. Maka ketika buka pintu, Rasulullah SAW melihat penuh malaikat. Mak dia tak nampak. Penuh malaikat di dalam rumah Sa'ad bin Mu'az. Penuh malaikat. Kan? Maknanya dia meninggal pada umurnya yang muda 36 tahun. Kan? Kecederaan daripada peperangan Khandaq. Okey. Dan bergegar Arash, kan? Dan malaikat Jibril tu malaikat kata, malaikat Jibril kata man hadha min ashabika alladhi mat. Siapa yang meninggal ni wahai Muhammad, bergegar Arash, aku turun tengok nak siapa ni. Aku darah tu untuk siapa ni. Itulah kenapa disebut sebagai Sa'ad bin Mu'az sebagai bergegarnya Arash ketika kematian atau kewafatannya. Okey, habis bab yang ketujuh. Hebat yang ketujuh. Allahu akbar. Itulah antara keadaannya waktu mana kewafatan Sa'ad bin Mu'az, sehingga mana Jibril pun pelik, para malaikat pun pelik. Arash yang punya besar boleh bergegar disebabkan oleh kewafatan Sa'ad bin Mu'az. Jadi Ustaz, kita nak sambung tu ke bab ke-8. Kita bab 8. Silakan Ustaz. Maka ketika bab 8 Rasulullah SAW masuk ke rumah Sa'ad bin Mu'az. Rasulullah SAW masuk dan Rasulullah SAW melihat maknanya fi ghurfati mamlu'un bil malaikatur rahman. Semua penuh dengan malaikat-malaikat, malaikat-malaikat yang menyaksikan, berzikir dan sebagainya, Okey, maka diuruskan jenazah Sa'ad bin Mu'az. Okey, bab ke-8 diuruskan jenazah Sa'ad bin Mu'az. Diuruskannya sebagai jenazah maknanya biasa, sebab kalau syahid ni maknanya meninggal ketika peperangan medan terus. Ini sebab dia luka, diuruskan maknanya seperti biasa, dimandikan, dikafankan dan sebagainya. Kemudian Sa'ad bin Mu'az bab yang ke-9 adalah nak diangkat ke kubur. Okey, Sa'ad bin Mu'az ni kulitnya agak hitam. Badannya dah agak besar juga, kan? Ketika diangkat ke kubur, okey, falamma hamalu janazatahu khafifah. Ketika diangkat ke kubur, jenazah tu ringan. Macam sahabat ni nak angkat macam dengan berapa jari ni boleh terangkat. Boleh terangkat. Pelik ni kan. Macam apa? Badan besar, kulit dia agak gelap-gelap sikit tau. Dia agak gelap sikit. Macam maknanya diangkat ni. Okey. Jadi daripada Masjid Nabawi tu nak dibawa ke Baqi'. Kalau kita sekarang ni berada di Masjid Nabawi, kita bayangkan maknanya berada di Baqi', berada di perkuburan Baqi'. Maka nak dibawa ke arah Baqi' tu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada para sahabat, "Ata'jibuna min khafifati janazatih?" Engkau hairan kan kenapa jenazah ni ringan kan? Engkau ringan, kau mesti kau pelik kan kenapa jenazah ni ringan. Sahabat tak tahu. Rasulullah SAW Allah bagi nampak terhijab daripada matanya, terbuka hijab kan. Ata'jibuna min khafifati janazatih, wallahi kata Nabi SAW, innal malaikata la tahmiluha ma'akum. Atau kama qala Rasulullah SAW. Maknanya demi Allah aku melihat jenazahnya itu diangkat oleh malaikat. Dia sahabat, asal ringan sangat ni kan. Tapi okeylah kan. Maknanya maksud tadi Nabi tengok muka sahabat pelik kan. Itu Nabi kata ata'jibuna min khafifati janazatih. Maknanya kau pelik kan, ringan kenapa kan? Kenapa? Kerana la tahmiluna ma'akum ma tahmiluna al malaikah ma'akum. Maknanya malaikat tu bersama-sama kamu angkat jenazah itu. Kan? Maka jenazahnya itu diiringkan ke kuburan Baqi'. Baqi' ni adalah satu perkuburan dipanggil Gharqad al-Baqi'. Baqi' al-Gharqad. Kenapa Baqi' al-Gharqad? Kerana ketika di situ dulu banyak tumbuh pokok Gharqad. Pokok Gharqad ni adalah satu pokok yang besok ke akhir zaman Nabi SAW kata, okey, kamu nak tahu tak pokok jenis ini adalah pokok nanti ketika zaman Nabi Isa dan Dajjal keluar,
semua batu-batu dan pokok-pokok mengeluarkan bahasa yang boleh difahami. Ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah, engkau tangkap Yahudi yang dinyuruh kat belakang aku ni, kecuali satu pokok, iaitu pokok Gharqad. Pokok Gharqad ni dia adalah pokok orang Yahudi. Dulu dekat perkuburan Baqi' itu banyak pokok Gharqad. Jadi sahabat boleh nampak secara visual dia, ni pokok inilah. Sebab tu kawasan Baqi' itu disebut, nama dia adalah Baqi' al-Gharqad. Baqi' yang banyak pokok Gharqad. Maknanya diangkat, maknanya jenazah untuk dibawa ke perkuburan Baqi' pada tahun 5 Hijrah. 5 Hijrah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya wawarkan ada sebarang persoalan seperti biasa boleh untuk kami terus di talian yang tertera di sebelah kiri kaca televisyen tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jom kita dengarkan Ustaz, lagi baki 2 bab Ustaz. Okey. Silakan Ustaz. Okey, bab ke-9. Bab ke-9. Bab ke-9, mana makam Sa'ad bin Mu'az dekat perkuburan Baqi'? Kita tengok lagi ke tengah peta. Okey. Nampak tak peta kat sini? Siapa tak nampak? Okey. So jadi, saya nak bayangkan untuk kita boleh nampak faham. Okey, atas ni Masjid Nabawi. Sekarang, ni cerita sekarang tau. Nabawi. Sebelah sini Baqi'. Sebelah sini Baqi'. Sini Baqi'. Okey, kita nak tengok dekat mana kubur Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu wa arda. Okey. Jadi hari ini kalau kita masuk ke dalam perkuburan Baqi', kita akan masuk sekarang di dua pintu, satu pintu pada sini kan. Kita akan masuk pintu sini, pintu 36 sini, kita masuk sini dan ni masuk perkuburan Baqi'. Kalau saya pergi umrah, saya akan bawa ada 10 zon kubur kat sini. Okey, 10 zon kubur sahabat-sahabat besar. Okey, kalau nak tahu sahabat-sahabat besar yang berada di perkuburan Baqi', senang aja. Dekat mana ada polis jaga yang disuruh roh haji. Itu makam sahabat-sahabat besar. Takut kita buat benda. Takut kita buat benda-benda apa semua. Jadi kalau kita ada kubur tu, cuba kita kenakanlah sahabat-sahabat semua. Okey. Kita masuk saja dekat perkuburan Baqi'. Kawasan Baqi' kita naik tangga kan, pintu 36 Masjid Nabawi sini. Masuk saja. Mula-mula kita akan jumpa makamnya keluarga Nabi SAW. Okey. Iaitu sini ada makam semua isteri Nabi SAW kecuali 2 orang. Semua isteri Nabi kecuali 2 orang, iaitu semua isteri Nabi Aisyah, Zainab, semua sekali kecuali 2 orang, iaitu Sayyidatina Khadijah dan isteri Nabi terakhir Sayyidatina Maimunah. Maknanya yang awal dengan akhir dimakamkan di Mekah. Yang lain semua dekat Madinah. Jadi mana kita masuk saja, kita akan jumpa perkuburan isteri Nabi, anak Nabi SAW, Sayyidatina Zainab, Ruqayyah, okey, dan mana 9 isteri Nabi SAW. Okey. Saya tak mau cerita semua, kita cari kubur Sa'ad bin Mu'az ni. Okey. Jadi kalau abang-abang ayah nak pergi umrah ni, ambil gambar, dikongsi dengan akak-akak atau ibu-ibu mana Sa'ad dia. Okey. Kita masuk ke isteri Nabi, okey, kita jalan terus ke belakang, terus. Kita akan nampak satu signboard biru besar. Dan situ ada polis jaga. Itu memang last di berjalan lah. Dia tak sampai ujung tengah-tengah, tapi macam last stop lah. Biasa orang jalan, ada satu signboard biru. Itu makamnya Sayyidina Osman radhiyallahu anhu wa arda. Okey, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar makam bersebelahan Nabi SAW. Sayyidina Osman di Baqi' di situ. Sayyidina Ali dekat Iraq. Kan? Maksudnya sebab Sayyidina Ali dia jadi khalifah kat sana. Jadi jalan ada signboard biru. Okey, signboard biru tu memang jalan mati lah. Macam jalan mati itu adalah makam Sayyidina Osman radhiyallahu anhu wa arda. Kita pun pergi ke arah kiri. Ya. Maknanya daripada ni kita pergi ke arah kiri ya. So jadi kita pergi ke kiri jalan mati, situ makamnya ibu susuan Nabi, Halimatus Sa'diyah. Kan? Maknanya simbol biru, kemudian ke kiri itu makam Halimatus Sa'diyah. Okey, Halimatus Sa'diyah, kemudian kita ke arah ke kanan. Itu ada polis jaga, situ ada 2 makam. Ada ujung, ada tembok sikit, makam Abu Sa'id Al-Khudri, kan, pada hadis Nabi SAW, dan makam Sa'ad bin Mu'az. Belakang ujung sebelah. Jadi maknanya kita masuk makam, nak senang cari makam Sayyidina Osman dulu, nak senang cari. Seret, sampai ada sembok biru. Itulah satu-satunya sembok biru yang ada. Sembok biru itu makam Sayyidina Osman, maknanya radhiyallahu anhu arda, maknanya kemudian kita ke kiri, memang jalan mati juga, itu makam Halimatus Sa'diyah. Dah habis itu, kemudian kita ke kanan. Ke kanan situ ada 2 makam. Dia ada, itu memang 2 tu saja yang besar.
ada dalam satu macam tembok situ. Dekat situlah ada dua makam, satu Abu Sa'id Al-Khudri, perawi hadis Nabi SAW, dan juga Sa'ad bin Mu'az di situ ujung. Jadi hari ini kita bincang Sa'ad bin Mu'az. Siapa yang nak pergi umrah, siapa nak pergi haji tahun ni, pergi Baqi', at least ziarahlah makam sahabat ini. Sebab sahabat ini adalah satu orang sahabat yang tidak pernah ihtazal arsyur rahman, tidak pernah bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. 8 malaikat yang memikul bergegar arasy kerana kewafatan ataupun meninggalnya Sa'ad bin Mu'az ni. Dia datang pergi. Jadi kita pergi Baqi' tu taklah datang tengok burung tak apa semua, kita kenal. Ni sahabat ini sejarahnya. Kan pergi maknanya ke ujung situ. Kan so dia mana senang je cari sembok biru, itu adalah makam apa nama Sayyidina Osman, kiri makam Halimatus Sa'diyah, ke kanan memang ada dua nampak, dan itu ada polis jaga. Itu memang last lah hujung. Kalau orang tak boleh pergi situ dah. Itu last hujung situ. Maka situ adalah makam Sa'ad bin Mu'az dan Abu Sa'id Al-Khudri. Yang penting kita Sa'ad bin Mu'az lah yang kita bincang pada hari ini, kita sejarahnya itu. InsyaAllah. Habis bab 9. Habis bab 9. Kita tu masuk bab 10 Ustaz. Aku tak sempat. Aku tunggu. Okey, dan yang terakhir bab ke-10 bab ke-10. Ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah sekalian, kelebihan Sa'ad bin Mu'az yang kita nak ambil iktibar. Sebab Nabi SAW sebut ashabika nujum, sahabat-sahabat aku seperti bintang-bintang, bi ayyi mutaraitum ihtadaitum. Mana-mana kau nak ambil iktibar panduan, kamu akan dibagi hidayah. Okey, yang penting sekali adalah Sa'ad bin Mu'az adalah orang yang sangat mencintai Nabi SAW. Jadi dia adalah orang yang rasa macam Rasulullah, besok kalau nak masuk syurga, kalau aku tak jumpa kau macam mana? Dia adalah orang yang macam mana kalau aku tak jumpa kau? Sangat mencintai Nabi SAW. Dan surga tu kan banyak lapis kan. Kalau aku tak jumpa kau macam mana kan? Maka Nabi kata, maknanya insya-Allah syurga tu kita akan jumpa di Telaga Kautsar. Kan? Sebagai umat Muhammad kita akan jumpa di syurga insya-Allah. Dia adalah orang yang pernah macam mana cinta sangat. Ibu kakak tuan-tuan sekalian, iktibar paling besar cintai Nabi SAW, cintai Allah, cintai Nabi SAW. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Kita cintai Nabi SAW, kita akan bersama Nabi SAW. Itu yang paling pertama, kan? Paling cintai Nabi SAW. Okey, yang kedua. Yang keduanya adalah Al-Quran menyatukan kita. Ini benda yang Sa'ad bin Mu'az nampak dibanding dengan orang lain. Orang lain dapat Islam waktu tu kebanyakannya adalah lebih nampak pada pengalaman peribadi. Baiklah dengan mak aku, baiklah dengan adik-beradik kan. Tapi Sa'ad bin Mu'az nampak benda besar. Memang Islam menyatukan. Maknanya Al-Quran menyatukan. Balik pada Quran, kita sebagai umat Islam di Malaysia ni kan, maknanya baliklah untuk kita bersatu. Pegang. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kamu bertengkar, kamu baliklah pada Allah dan juga Rasul. Dia menyatukan sebab matlamat kita satu. Kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah, kita akan pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Apa nak gaduh-gaduh? Kan kita pulang daripada Allah dan pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersatulah dengan Quran, kita jelas kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala yang satu, kita akan balik pada Allah. Jelas kita akan orang Islam akan bersatu. Seperti mana bersatunya kaum majoriti yang pecah di Madinah, Aus dan Khazraj, bersatu mereka, kuat mereka, kan, dapat mengalahkan kaum minoriti Yahudi ketika berada di Madinah. Dan yang ketiga, pengajaran paling besar adalah bagaimana Sa'ad bin Mu'az ketika dia diminta untuk berhukum, kan, menghukum walaupun klan, walaupun baik, kan, dia tahu masuklah Islam tapi takkanlah aku nak cakap. Kau common sense lah. Islam tu rahmat, kan? Maknanya, tapi kau tak nak juga kau nak berhukum dengan kitab kau, maka ketika dihukum, itulah berhukumannya. Maknanya dia bila diminta untuk jatuhkan hukum, maknanya dia menjatuhkan dengan berpandukan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pada hari ini kita perlu melihat seperti mana apa yang Allah ajarkan, apa yang Nabi SAW ajarkan. Kita melihat isteri kita, melihat suami kita dengan pandang kasih sayang. Allah yang suruh wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tengok, kita doakan maknanya negara kita, pimpinan kita doakan seluruh umat Islam satu dunia bersama sebab Allah perintahkan. Kita melihat dengan pandangan kasih sayang, kita bersatu dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita berhukum dengan apa yang Allah SWT turunkan, kita akan dapat kekuatan, kita akan bersatu insya-Allah. Itu 3 pengajaran penting bagi kisah Sa'ad bin Mu'az mengakhiri bab 10 perkongsian kita khas di TV9. TV9. Khas eksklusif. TV3 dah masuk baru. Dah beda.
Jadi tuan-tuan dan puan, beruntung siapa yang meneruskan dengan TV9, benar-benar kita dapat konklusi pada pagi ini. Jadi di antara 3 pengajaran yang paling besar yang Ustaz katakan, iaitu yang pertama sekali cintai Nabi, yang keduanya Al-Quran menyatukan hati manusia, dan yang ketiganya berhukumlah dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk perkongsian ini. Tapi sebelum kita nak mengakhirkan, kita nak raikan beberapa lagi persoalan daripada sahabat-sahabat kita, daripada Puan Hana Wancik di Facebook. Assalamualaikum Ustaz Naim serta kru-kru dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya Ustaz, adakah Sa'ad bin Mu'az selamat dari himpitan kubur kerana ada sahabat mengambil segumpal tanah dari kubur beliau yang berbau harum? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan da'i. Dan juga Ustaz, ni soalan ni ramai yang bertanya soalan berkaitan dengan ni, dan juga mungkin soalan penutup pada pagi ini. Ustaz, dia mudah je. Apa yang berlaku pada Sa'ad bin Mu'az adalah satu iktibar sangat besar. Kita ambil iktibar, kita akan dibagi panduan hidup kita. Maknanya sahabat ambil tanah dan kuburnya berbau harum. Maknanya Allah muliakan dunia lagi. Allah bagi peluang orang saksikan. Oh, dia memang orang baik. Benda tu susah tau. Kita bila meninggal, orang nak saksikan dia memang orang baik lah. Sangat susah. Ini memang kuburnya wangi kan, penyaksian tu. Okay. Dan nak ceritanya, seksi kubur tu memang wujud. Seksi kubur memang wujud. Sahabat-sahabat, alhamdulillah, dia dapat didikan langsung dari Allah, daripada Nabi SAW. Kita belum tentu lagi kan. So kita minta kepada Allah, seperti mana dirahmati orang-orang terdahulu daripada kita hari ini pun, kita semoga Allah bagi rahmat kepada kita. Kita pun nak macam mana yang dikunyakan oleh para sahabat, matinya mulia, lepas seksi kubur, mana dia didoakan, maknanya mana para malaikat. Kita pun nak juga begitu. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki kepada saya, Dai Luqman, kepada semua yang yang menonton. Amin ya rabbal alamin kan. Kita hidup sebagai orang yang mulia, mati sebagai orang yang mulia, dan dikurniakan husnul khatimah. Amin amin rabbal alamin. Ustaz, kita pun semua doakan agar dapat husnul khatimah tersebut, dan juga Allah SWT kurang-kurangnya walaupun tidak memberi kemuliaan, tapi Allah tutup aib kita sebab tu mana kematian kita. Ustaz, jadi Ustaz, cantik menjaga pada hari ini, cukup banyak input-input yang kami dapat pelajari. Jadi Ustaz, boleh juga akhirnya sekali Ustaz akhirkan majlis ilmu kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim ya Allah. Berikan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub ya Allah. Kurniakan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus ya Allah. Berikan kepada kami kemurahan rezeki yang halal ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa ya Allah. Berikan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Isa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami akhlak dan adab sopan yang tinggi ya Allah, yang menyebabkan kami mulia di dunia dan di akhirat ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada junjungan kami Muhammad ya Allah. Kurniakan kepada kami keredaan-Mu ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada seluruh para sahabat Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ibu dan ayah kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, orang yang mempunyai hak ke atas kami ya Allah, dan kepada sesiapa saja yang menjayakan program kami yang mulia pada pagi ini ya Allah, dan kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah tiada ya Allah. Perbaiki diri kami ya Allah, perbaiki anak muda kami ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami ya Allah, perbaikilah seluruh muslimin dan muslimat yang ada ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.